Okay. So contoh 20. Okay, cikgu dah tengok dah yang buat latihan kendiri 5.12 hari tu. Awak ada yang tak lukis kan? Cikgu nasihatkan lukis lah. Lukis akan lebih faham dan dia senang untuk check. Walaupun dia tak ada markah sebenarnya lukis kan. Tapi lukis supaya boleh tengok tempat dia kat mana. Okay. So contoh 20. Jika X adalah tabuan normal, N tu normal. Okay, bila normal, yang 45 ni adalah mu, iaitu mean. Okay, yang ni adalah variance kan. Okay, bila P X besar pada 51 adalah 0.2888. Okay, nak buat soalan ni, okay, dia akan kita kena kaitkan dengan rumus Z sama dengan X tolak min persisihan piawai. Kena kaitkan dengan rumus ni. Okay. So, kita tengok bila P tu, kita tulis P. Bawah pun tulis. Jangan tulis kurungan saja. Kena tulis P. So, step yang seterusnya, X tu kita tukar jadi Z. X tu kita tukar jadi Z. Tanda lebih besar kita follow. Lebih besar. Okay. Kemudian, sekarang ni, bila X tu dah tukar, kita tulis Z, kita nak tukar standard, yang belah sini pun kita kena standardkan juga. Tahu X kan dia rawak kan, bila tukar jadi Z jadi standard piawai. So bila QV tu tukar jadi Z, yang belah kanan ni 51 ni kena tukar jadi Z juga. So macam mana nak tukar jadi Z? So X, kita tengok formula ni. Okay, X tu kita letak sebagai 51. So 51 kena tolak dengan min. Min kita dekat sini dah bagi dah 45. So 51 tolak 45 and then bahagi dengan variance. Okay, variance kita tak tahu. Bahagi dengan sisian piawai. Sorry, ini sisian piawai. Sisian piawai kita tak tahu sebab kita variance pun dia bagi simbol kat sini. So kita letak simbol saja, simbol variance. Okay, tutup kurungan sama dengan 0.2888. So cikgu explain balik, mula awak tukar X tu jadi Z, kira nak standardkan dia. And then yang belah kanan ni 51 awak tukar juga jadi Z, masuk dalam formula ni. 51 tu X, 51 anggap sebagai X, so 51 tolak min per dengan sisihan piawai. So masuk sahaja, awak dapatkan benda ni dulu. Okay, lepas awak dapat benda ni, okay, sekarang ni beza dengan awak buat minggu lepas. Awak buat minggu lepas, awak ada macam ni. Z besar pada 1.6 contoh. Lepas tu awak dapat jawapan berapa kan. Tengok dekat calculator ataupun tengok dekat table boleh. Tapi lagi senang, tengok dekat calculator kan. Okay, tapi sekarang ni, awak ada sesuatu yang tak tahu. Sebab 51 tolak 45 per dengan sisian piawai, awak tak tahu apa ni nilai dia. Contoh, cikgu bagi nama Y. Awak tak tahu nilai dia apa. 51 tolak 45 bahagi sisian piawai. Sebab sisian piawai tak tahu kan. So, Z lebih besar daripada sesuatu yang tak tahu. Tapi awak tahu yang belakang sekarang ni. 0.2888. Awak tahu yang belakang. Tapi awak tak tahu yang depan. Yang hari tu belajar, awak tahu yang depan. Tapi tak tahu yang belakang. Lain Okay. So, sekarang ni kita simplify dulu benda ni. 51 tolak 45 adalah 6. So, P, Z lebih besar pada 6 per sisian piawai sama dengan 0.2888. Okey. So benda ni lah bila awak tak tahu yang belah kanan ni, awak kena tengok table. Tapi awak check dulu 0.288 ni dia tak lebih pada 0.5 kan. Kalau dia lebih pada 0.5, awak kena buat cara lain. Okey, sekarang ni dia tak lebih daripada 0.5, kita boleh cari terus dalam table. Okey, untuk faham lagi, okey, awak boleh lukis sikit. Okey, awak boleh lukis simple je. Okey, lukis simple. Okey, kosong duduk kat tengah Okey, 6 per sisian piawai. 6 per sisian piawai tu positif. So, awak letak kat sini, 6 per sisian piawai. Okey. Lepas tu dia lebih besar kan? Lebih besar ke kanan. Maksudnya dia nak luas hitam ni.
luar hitam ni lah yang membawa kebangkalian sebanyak 0.2888. Okay. So dia duduk belah kanan kan? Dia duduk belah kanan. So dia positif. Okay. So kita check dekat table kita. Okay. Bawa keluar table masing-masing. Kalau belum print, refer dekat cikgu lah. Okay. Cikgu tunjuk ni. Okay. Kita nak cari 0.288. Cikgu tulis. Kita nak cari 0.2888. Okay. Tengok dekat table tu. Cari 0.2888. Okay. Okay. Contoh awak ada ni yang paling hampir kan. 0.2887 dengan 0.2912 yang paling hampir. Okay. Tetapi bila awak nak tengok table, awak kena ambil yang hampir yang tinggi. Kalau 877 ni yang rendah pada 888 kan, 288 ni dia rendah. So jangan ambil yang ni. Awak ambil yang tinggi. So yang tinggi dia adalah yang sebelah dia ni. 0.2912. Okey, yang ni cikgu nak padam lah yang ni. Okey, kita ambil 0.2912. Okey, banyak mana kita kena tolak dekat kawasan tolak ni untuk dapatkan 0.288. Okey, kalau awak nak masuk kalkulator, awak jangan masuk ataupun awak buat macam ni je, 2912 ambil yang belakang tu. Awak tolak dengan 2888. Tolak macam ni saja. Okey, so dapat apa? Sebab kalau ambil kosong pun nanti ada kosong-kosong kat depan dia kan. So 12 tolak 8 dapat 4. Okay. Kalau kita masuk macam ni je. 2912 tolak 2888. So akan jadi 10 tolak 8 dapat 24. Okay. So ni kosong kan. So kena tolak 24. So cari 24 dekat line tu. Oh ada 24. Kan, ada 24. So, atas 24 ni 7. Atas 2912 ni 5. Okey. Yang sini adalah 0.5. So, cara kita baca adalah 0.557. So, 0.557. So, balik-balik dekat kertas tadi. Dekat yang ni tadi. So bila baca dekat table dia akan jadi 0.557. Okey. Bila awak dah baca daripada table, awak tak perlu tulis P lagi. Awak ambil je 6 per sisian piawai ni. Tak perlu tulis P dah. Sebab dah baca daripada table. Okey. Sekarang ni dah check kan kawasan tadi, awak check kawasan ni positif kan, ke kanan kan, positif. So nilai positif lah. Dia kalau positif tu kalau tak, dia kadang-kadang cuai tu bila dia negatif. Negatif jadi salah lah jawapan kalau tak letak negatif. Nanti kita jumpalah soalan yang ada negatif Sekarang ni awak boleh check dia positif. Okay, so sekarang ni kita buat macam biasa. 6 sama dengan 0.557 sisian piawai ni kan. So kita nak cari. So 0.557 sigma ni sama dengan 6. So sisian piawai sama dengan 6 per 0.557. So tekan je kalkulator. 6 bahagi 0.557. So dapat 10.772. Ambil lah 4 tempat perpuluhan. Sebab yang ni bila kita bunda dapat 3 je, tak apa ambil 3. So dapatlah jawapan. Ada nak tanya ke? Clear ke? Clear cikgu. Okey. Kita tengok lagi contoh 21 Okey. Satu pun boleh ubah rawat selanjar X bertaburan normal dengan mean mu dan variance 12. Okey, cikgu keluarkan. Mean tak tahu. Tapi variance, simbol variance ni 12. Tapi kan awak pakai Z kan nanti kan, ZX tolak min per sisian piawai kan. So awak cari sisian piawai siap-siap. Jangan careless. Careless tu maksudnya awak guna variance. Okay. Sisian piawai lah punca kuasa 12 lah. Ada nak cakap ke? Ada bunyi macam mic.
Okay. Diberi bahawa PX lebih besar pada 32 adalah 0.8438. Okay. Kita tukar dulu jadi Z. Okay. P, Z, X jadi Z. Okay. 32 tu masuk rumus ni. Dengan X sebagai 32. So 32 tolak min tak tahu. Sisi ampere awal adalah punca kuasa 12. Okay. So sama dengan 0.8438. Okay. Yang ni kita kena baca dalam tabel. Tapi awak tengok tabel awak Tabel awak. Okay. Dia paling besar pun berapa kat situ? 0.5 paling besar. Kan? 0.5 paling besar dekat tabel awak ni. Paling besar tu maksudnya paling hujung lah. Ni. Paling hujung. 0.5 paling besar. So dia tak ada 0.8 tu kan. So apa kita buat? Kita ambil dulu 1 tolak 0.8438. Okay, berapa dapat? 1 tolak 0.8438. Terdapat 0.1562. 0.1562. Okay. So kita baca yang ni. Kita baca yang ni dekat table. Okay, sebelum baca, kita lukis dulu. Macam mana gambaran bentuk dia. Okay. Ini adalah, okay. Kosong kat tengah. Okay, Z lebih besar daripada, okay, bila nak lukis tu kita kena lukis yang asal, yang bulat merah tu. Tu probability asal. Kita kena lukis probability asal. Okay. Awak kena faham kita akan ada dua kemungkinan. Satu, okay, Z lebih besar ke kanan kan? Mungkin dia duduk belah positif. Okay. Ke kanan maksudnya lorek kat sini lah Z kita tu. Ataupun mungkin dia duduk belah negatif. Bila duduk belah negatif, lorekkan Z kita tu macam ni. Dua-dua kena baca ke kanan. Dia duduk ke positif pun kena baca ke kanan. Dia tempat negatif pun kena baca ke kanan. Tapi mana satu yang lebih logik untuk keluasan 0.8438 ni? 0.8438 ni luas yang cikgu hitamkan ni. Mana satu lebih logik? Atas ke bawah? Mana satu lebih logik? Atas ke bawah yang luas dia 0.8438 ni? Bawah. Okey, bawah. Sebab apa? Dia melebihi setengah daripada lukisan kita kan? Setengah adalah 0.5. 0.8 dah melebihi setengah. So, logiknya dia berada di tempat negatif. So, nanti lepas awak baca dekat table, kena tambah negatif kat depan. Lepas baca kat table, kena tambah negatif kat depan. Okey. Kalau tengok buku teks dia buat lain sikit, cikgu buat lain sikit. Okey, cikgu kembali kepada tadi dulu. Okey, tadi dulu. Cikgu lupa nak suruh awak teka yang tadi. Okey, cikgu buat balik yang tadi. Okey, Z lebih besar kan? Z lebih besar. Okey. Sama ada kalau duduk belah positif lebih besar dia banyak ni. Kalau duduk negatif lebih besar dia banyak ni. Tapi kat sini dia lebih logik 0.2 lebih logik dia tak sampai pun setengah, so lebih logik yang atas. Dia duduk tempat positif. Ni dia tempat positif Sebab tu kita tambah positif kat sini. Kalau positif tak tulis pun tak apa, tapi cikgu nak tunjuk kat awak. Okay, yang tadi tu kita tahu dah dia 0.8 kan. So dia akan duduk tempat negatif. Kita tambah negatif siap-siap. Dan kita baca 0.562 dekat table. Okay, baca 0.562 kat table. Cari. Kita sekarang ni 0.5 apa tadi? 0.1562. 0.1562 0.1562. Okay, mana 0.1562? Oh, ada tepat-tepat kan? Tak payah tolak. Tak payah tolak ni cikgu suka. Sebab senang sikit baca. Kan? So, cara kita baca adalah 1.01. Okay, kita baca 1.01. So, dekat tadi pengiraan tadi kita tambah je negatif 1.01.
So takdir negatif kita tahu cikgu beritahu sebab kedudukan di tempat negatif kita letak negatif siap-siap. Okey, bawah ni kita follow saja 32 tolak mu per set 12. Okey. So sekarang ni kita masuk kalkulator je lah. So 32 tolak mu sama dengan awak ambil negatif 1.01 darab dengan set 12. So akan dapat negatif 3.4987. Okey, bila nak cari mu kita bawa jadi belah kiri tu so dia tambah. Okey, mu kita bawa ke kanan. Okey, so mu sama dengan kita tambah je tu. So dapat 35.499. 35.4987. Okey. So 35.4987. Ni jawapan kita. Mu sama dengan 35.4987. Cikgu buat lain sikit pada buku teks. Tapi cikgu rasa tak susah sangat pun. Ni kalau faham. Yang penting kena check. Ramai pelajar careless sebab dia tak check positif negatif tu. Kalau kebetulan positif tak apa, jawapan betul. Tapi kalau kebetulan negatif tu, dia akan jadi salah lah. Nanti kalau nanti awak salin sikit cara ni dekat buku awak. Sebab kita akan guna banyak lah dekat soalan-soalan ni. Dia selalu ditanya. Okay. Kemudian cikgu nak sambung. Ada soalan ke? Sebelum cikgu move ke soalan-soalan lain. Cikgu, macam mana nak tahu yang soalan tu macam negatif ke, positif ke? Maksud awak yang anak panah ni, yang ni? Okey, kita tengok kedudukan. Kita buat kan, cikgu kata buat contoh. Satu belah positif Z tu. Satu belah negatif Z tu. Lepas tu kita tengok pula dia 0.8438 kan. Kita ambil yang asal. 0.8438. So, kalau dia yang belah atas ni, dia tak sampai pun 0.5 kan. Dia tak sampai separuh pun. So, tidak logik untuk dia berada di tempat positif. Kalau yang bawah ni, dia lebih separuh kan. Lebih separuh daripada 0.5. Dia logik lah sebagai 0.8. Sebab tu kita letak dia negatif sebab dia duduk kat tempat negatif. Untuk yang bawah ni. Faham ke? Faham. Terima kasih. Tapi nanti ada soalan lagi kita tengok Okey. Hari tu cikgu dah suruh buat latihan 5.12 Latihan 5.12. Okey. Tapi cikgu suruh skip kalau yang ada A tu. Okey. Yang ni kita buat sama-sama yang ada A tu. Okey. Cikgu ambil yang 1, 2, 3, 4 P, Z lebih besar pada A adalah 0.8374. Okey. Okey, sekarang ni dia dah pakai Z kat depan. Dia dah pakai Z kat depan maksudnya tak perlu pakai formula dah lah. Kan? Cari terus. Tadi sebab X kan, kita kena tukar lah X tolak min per SMP awal. Yang ni tak payah. Sebab dah ada Z. Okey. So, bila kita lukis. Okey, kosong kat tengah. Okey, Z lebih besar. Okey, kita buat dua kemungkinan. Okey, satu kita duduk kat tempat positif. Z lebih besar maksudnya ke arah kanan. Z lebih besar kan. Okey, kemungkinan satu lagi. Kita letak Z kat tempat negatif. Okey, bila ke arah kanan, dia besar macam ni. Okey. So, cikgu nak tanya, mana satu yang logik untuk soalan ni? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan sebab yang ni lah logik untuk 0.8. Yang belah ni tak logik, tak sampai pun 0.5 yang belah kiri ni. Tak sampai 0.5 pun. So, tak logik kan? Yang logik belah kanan. So, jawapan nanti kena letak negatif lepas awak baca table. Okey, macam biasa. 0.8374 lebih pada 0.5 so tak ada yang table so kena ambil 1 tolak 0.8374. Okey, kira 1 tolak 0.8374
So ada 0.1626. Okay, kita cari ni dalam table 0.1626. Okay, yang belah kiri ni kita boleh turunkan sahaja A. Kita boleh turunkan sahaja A sebab I tak payah tolak-tolak. Okay, cari 0.1626 dalam table. 26. 0.1626. Jumpa tak? Paling hampir apa? Siapa boleh bagi cikgu yang paling hampir? 0.1626 tak ada. Yang paling hampir yang mana? Ni tak? 0.1635 kot yang paling hampir kan? Yang paling hampir yang tinggi pada dia. Jangan ambil 0.1611 dia rendah kan? Kita nak yang paling hampir yang tinggi. So 1635. Okay, kita nak tolak berapa? Kita ambil 1635 tolak dengan 1626. Macam biasa bila tolak tak payah kosong kat depan. So 5 tolak 6 dapat 9. So kena tolak 9. 9 ada tak? Tak ada tak 9 tak? Yang paling hampir 8 dengan 10. Okey, yang ni dia tak macam tak strict sangat. Tapi sebenarnya dia kadang-kadang jawapan dia tengok dia ambil yang 8 yang rendah. Kita nak tolak 9 kan? Kadang-kadang dia ambil 8. Kadang dia ambil 10. Okey, kali ni kita ambil 10 lah. Kita ambil yang tinggi lah. Okey. So, cara kita baca 4 atas, 8 kat sini. So, kat sini adalah 0.9. So, kita baca adalah 0.984. Boleh ke baca ni? Faham ke? Kurang. Kat mana tak faham? Kan lepas tu 9 kan. Ya 9 betul. Lepas tu nak tengok kat mana dia cikgu? Kita ambil kat tempat tolak. Tempat tolak kan kat sini, tolak. So kita pilih dalam garisan dia tu. Okey, cikgu highlight garisan dia. Kita pilih yang tempat kuning tu je. Allah, kuning tebal pula. Sekejap. Tebal lagi. Tak ada belakang highlight. Sekejap. Kita ambil dekat garisan cikgu buat warna kuning ni. Kita ambil kat garisan dia. Kita ambil kat garisan dia. Sederet dengan dia. Tapi tak ada 9 tau. Tak ada 9 kat garisan ni. Ada 3, 5, 8, 10. Tapi kita ambil yang paling hampir 10. Nak ambil 8 pun cikgu rasa tak ada masalah. Tapi untuk kali ni kita ambil 10. Kita ambil yang besar sikit. Yang belah kiri ambil besar, yang belah kanan kita ambil yang besar sikit. Okey, 10. 9 tak ada. Kita ambil 10 lah ganti dia. Tapi kita, lepas tu kita baca je. 0.984. Faham dah ayat? Faham. Okey. So kita masuk tadi 0.984. So kita tulis je 0.984. Itulah jawapan dia. A. Okey, cikgu buat yang bawah dia tu. Buka buku teks kan boleh refer kan. Okey, P A Z 1 sama dengan 0.3840. Okey. Sekarang ni kita tulis dulu. Kita lukis dulu tempat dia kat mana. Lukis dulu tempat dia kat mana. Okey. Kosong kat tengah-tengah. Okey. Satu kat sini. A tu sebab dia di antara kan. So A kat sini. Okey. Kawasan ni adalah 0.3840. Okey. Kenapa cikgu tak buat A kat sini? Ya, cikgu lukis satu kan. Ni 1, ni A. Okay, kenapa cikgu tak buat A kat sini? Okay. Sebab kalau cikgu kira kan, cikgu kira kawasan ni. Contoh cikgu kira kawasan ni.
Kawasan merah cikgu kira Kalau kawasan merah ni, kalau cikgu kira luas dia, cikgu ambil R kosong, tak payah R lah, 0.5 kan, separuh kan. 0.5, cikgu tolak dengan R1. 1 tu tempat yang satu ke kanan lah. Tolak R1. So akan dapat 0.5 tolak R1, dia dapat 0.3. Tempat merah ni adalah 0.3413. Kawasan merah 0.3413. So tak logik lah dia tambah kawasan kanan ni kalau dia duduk kat bawah tak logik sebab kawasan ni kecil kan. Dia bukan 0.3413. So dia akan kita akan duduk tempat negatif sebab bawah tu tak logik. Okay. So kita tahu dah sekarang ni A kita duduk tempat negatif. Okay. Kemudian sekejap cikgu padam sikit. Sebab nak tunjuk. Okay. Kawasan yang berloret hitam tu adalah 0.3840. Okay, kawasan berloret hitam tu, awak boleh cari sebenarnya kawasan berloret biru tadi kan, kita dah cari dah. Okay, kawasan berloret biru ni adalah R1 kan. Masuk kalkulator R1 kan. Okay, so bila masuk kalkulator R1, awak akan dapat 0.1586. Okay, so 866. Kita buat 87 lah. So sebenarnya awak dah boleh cari dah kawasan yang belah A ni. Okay, cikgu bagi warna sikit. Kawasan merah ni. Okay, kawasan merah ni adalah awak kena ambil. Okay, cikgu tulis macam ni. P, Z kecil pada A lah kawasan merah tu kan. Z kecil pada A adalah 1 tolak dengan 0.3840. Lepas tu tolak dengan 0.1587. Dapatlah kawasan dia. So P, Z kecil pada A sama dengan, so ambil 1 tolak 0.3840 tolak lagi 0.1587. So dapat 0.4573. Okay. So awak nak cari A kan? Awak cari A. A tu duduk tempat negatif. So awak tahu dah jawapan dia mesti negatif. Cuma awak kena cari 0.4573 dalam table tadi. So kita cari 0.4573. 0.4573. Tak ada kan? Ada yang paling hampir ni. 0.8602. 4573 tak ada. 4573 tak ada. So kita ambil 4602. So kita ambil tolak. 4602 tolak 4573. So ni 9. 9 tak 7, 29. Okay, tolak 29. Okay, 29 dekat garisan yang warna merah je kita tengok. Okay, 29 ada tak? Oh, tak ada. Paling hampir pun 28. 32 tu lebih banyak sangat, tak boleh ambil lah. So, macam mana kita baca? 0.107. 0.107. Cikgu tak pasti yang pakai phone nampak tak kecil macam ni kan? Sebab cikgu kata kalau boleh print tu elok lagi kan. 0.107. Yang pakai table boleh jumpa tak? Boleh. Dia tak ada 29. Jangan risau. Kita ambil yang paling hampir. 28. Okay. So 0.01 0.0. Cikgu baca betul tak? Tengok tadi. 4573 Mana tu? 0.107. Okay. 0.107. Okay. So dapatlah jawapan. Negatif tahu mana sebab kita dah check dia duduk kawasan negatif tu. Okay. Kita buat lagi contoh Kita buat lagi soalan tu.
Yang ni memang kena tahu cara baca sebab soalan-soalan lepas ni soalan masalah ke apa-apa akhirnya kena pakai ni juga. Walaupun soalan panjang ke akhirnya kena cari macam ni juga. So kena tahulah cara baca dengan baik. Okey. Sekarang ni kita lukis sekejap. Tengok macam mana jadi dia benda ni. Okey, kosong kat tengah. Okey, dia pakai Z dah. Okey, Z antara 0.2 dengan A. So bila 0.2 tu positif, 0.2 duduk belah sini lah. A mestilah duduk belah kanan dia. So kawasan dia mestilah di antara tu kawasan ni. Okey, kawasan yang cikgu lorek tu So A tu sekarang ni dia positif kan. Okey, so sekarang ni dia kata kawasan ni adalah 0.215 yang kawasan cikgu lorek hitam ni. Okey, kita sekarang ni sebab kita nak cari A kan, kita nak cari kawasan yang A ni lebih besar daripada A, so kita boleh buat macam ni. P, Z lebih besar daripada A, okay, sama dengan, okay. Kita tak main dah lebih kecil ni. Sebab tak boleh cari kau macam ni, kan. Kita kena lukis, nampak dia nak cari, kita nak cari kawasan yang ke kanan tu. Ke kanan kita boleh guna kalkulator tu kan. Z besar pada A, okay. So kalau cikgu ambil R 0.2 kan, cikgu akan dapat daripada, cikgu akan dapat semua ni yang cikgu kali biru, cikgu akan dapat semua. Kalau cikgu ambil R 0.2 cikgu akan dapat semua. So kita tak nak semua tu kan, kita nak tempat merah je. Okay, so kita kena tolak dengan 0.215 sebab kita nak dapatkan kawasan A, kawasan merah saja. Kawasan merah tu apa? Kawasan merah tu adalah keberangkalian P Z besar pada A. So kita kena ambil R 0.2 tu, yang warna biru tu sebab dia baca ke habis ke belakang, tolak dengan yang color hitam 0.215, kita dapatlah color merah. So yang ni dengan kalkulator lah. Dengan kalkulator ingat tak, mod tu kena SD dulu, bagi standard dulu, lepas tu tekan shift, tekan nombor 3 kan. Ambil R, baca ke kanan So 0.2. So dapat kat situ 0.4207 tolak dengan 0.215. Okay, kita tolak dapat berapa? 0.4207 tolak 0.215. So dapat 0.2057. Okay, 0.2057 ni letak kat sini. Okay, tu kawasan yang kita nak cari. So turunkan A memang akan positif lah sebab dah check duduk tempat positif. Sekarang ni tugas kita baca dalam table sahaja. 2057. Baca dalam table kita 2057. Okay, mana yang paling hampir? Tak ada 2057, tak ada exact. Cepat. Tengok kod 2057. Yang paling hampir apa? Farisha. 2061. 0.2061. Okay. 2061 paling hampir kan. So kita tolak berapa? Kita buatlah calculation 2061 tolak 2057. So dapat 4 kan. So cari 4. 4 tak ada. Ambil 4 tak ada. Kita tengok garisan tu. Kita tengok tempat garisan tu saja. 4 tak ada. So kita boleh ambil 5 ataupun 3. Tu tak ada masalah. Nak ambil 5 boleh. Nak ambil 3 pun boleh. Sebab dia 4, tolak 4 kan. Kalau cikgu ambil 5. Okay, jawapan akan jadi 0.822. Tapi jawapan tak ada kan. Sebab tu kadang-kadang cikgu kata kadang-kadang dia ambil 0.821. Kadang-kadang dia ambil yang kecil 3 ni kan. Kadang-kadang dia ambil yang besar 5. So kata dia
dia tak strict sangat benda tu. Kan? 0.8 22 ataupun 0.8 21. Kita bolehlah tulis 0.8 21 ataupun 0.8 22. Boleh bagi dua jawapan lah kalau confuse. Kan? Sebab ni adalah soalan yang bukannya satu markah. Kalau soalan satu markah, awak tak boleh bagi dua jawapan. Cikgu salah ke? 2057. Kenapa jawapan tak ada? Jawapan tak ada 0.2057. Kenapa jawapan tak ada? Jawapan ada cikgu tapi dia ada negatif. Oh, jawapan ke atas tu. Okay, sorry. Jawapan dia ke atas kan? Bukan yang bawah negatif tu. Jawapan dia ke atas. 0.821 yang ke atas tu positif. Jalan dia memang boleh naik atas naik turun bawah tak apalah tu. Dia tak mungkin negatif lah sebab dia duduk tempat positif. Kan? Tak apalah tu cikgu kata cikgu tak payah suruh buat laluan tu. Terus je buat jawapan dengan soalan dengan jawapan. Tak payah buat laluan tu. Macam confuse je buat laluan tu. Okay. Kita pergi yang seterusnya. P negatif 2.5. Z kecil daripada A. Okay. So lukis. Kosong. Negatif 2.5 kat sini. A kat mana? Selalunya A kat sini lah. A. Kan? A kat sini. Okay. So di tengah-tengah tu. Kawasan ni. Dia kata ni adalah 0.6413. Kau boleh nak check A tu belah mana sebab dia besar kan. 0.6 besar kan. So tak mungkinlah A tu duduk tempat negatif. Dia akan duduk tempat positif. Okay. So kawasan yang dia bagi ni adalah 0.6413. Okay. Kita boleh cari kawasan belah sini ni. Belah sini ni adalah PZ lebih kecil daripada negatif 2.5 kan. Okay, PZ lebih kecil dari negatif 0.5. Itu kata kat cikgu, siapa kata, kau nak guna dekat kalkulator tu ada PQR. Kau nak guna P tu boleh tak? Okay, boleh. Kat sini boleh. Kau boleh guna P lah kau nak guna. Okay, kalau guna P, shift 3 nombor 1 P. Sebab nak baca belah kiri kan, negatif 2.5. P negatif 2.5 masuk kalkulator tu. So P belah kiri kan. So akan dapat sekejap 1.9 negatif 2.5. 2.5. Okay. Dia dapat macam 6.21 kan bila buat kan? Betul tak? 6.21 betul ada kuasa negatif 3 kat atas tu. Betul. Okay, macam mana awak nak tukar jadi perpuluhan dia tu? Awak tekan, awak nak buat macam ni boleh juga. Awak dapatkan 6.21 negatif 03 kat atas tu. Dia maksud dia adalah 6.21 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Bila nak tukar jadi perpuluhan, maksudnya gerak ke kanan 3. 1, 2, 3 titik macam tu. Titik letak. So tengah-tengah yang kosong, lubang tu isi kosong. So akan dapat 0.00621. Okay. Dapat ni. So kawasan yang kecil ni adalah 0.00621. Okay. Kalau awak tak nak guna P, nak guna R juga, macam kata itu boleh. Okay, caranya sebab awak tahu kawasan negatif 2.5, kawasan ni, negatif 2.5 belah kiri dia akan sama dengan kawasan yang 2.5 belah kanan.
So kalau awak pakai R 2.5 pun awak akan dapat jawapan serupa juga. So tak ada masalah yang tu. Boleh pakai P ataupun pakai R. Okay. So bila awak dah tahu dah kawasan ni, awak boleh tahu, carilah kawasan yang belah A ni berapa. Okay. So ambil 1 tolak 0.00621 tolak dengan 0.6413 ni dapat kawasan A. So jangka dia macam ni. P Z besar pada A adalah 1 tolak 0.00621 tolak dengan 0.6413. So dapatlah kawasan tu. 1 tolak 0.6413. So dapat 0.3525. Okay. Lepas dapat tu, barulah awak cari dekat table 0.3525. 0.3525. Ni ada yang ni je. 0.3525. So 3557 tolak dengan 3525. So akan dapat 2. Kena tolak 22. Okey, 22 ada. 22 ada So cara bacaan dia 6. Cuba pakai warna lain sikit. Cara bacaan dia. Bukan 3 cikgu. Ha? 3-2 tak? 3-2 Oh, Allah, 3-2. Betul, sorry. 3-2. Okay. Pada balik. Okay. 3-2 3-2. So 3-2 nak ambil 30 ke nak ambil 3-4? 30. 30. Boleh je 30 ke 34. Ikut 30. Adapun bagi jawapan dua-dua pun tak apa. 30. So kita ada 0.378. Ha, 0.378. Dalam jawapan tak ada kan, dia kata 3785. Dia ambil 5 tu kat mana Cikgu tak tahu. Mungkin dia tambah 8.5 kot. Mungkin dia kat sini. Tapi jarang soalan gini. Mesti dapat tepat ataupun ni. Kan antara 8 hingga 32 kan ada tengah-tengah ni kan, 32. So dia pun ambil lah antara 8 hingga 9 ni adalah 8.5 kan. Dia tambah 0.5. Dia tambah 5. Tambah 0.5 lah kira. Sebab tu dia baca ke 0.3785. Tapi sebenarnya dia akan baca dengan betul lah. Tak adalah macam confuse macam ni. Okay. Kita buat sampai habis lah ni. 2 soalan lagi Harap boleh bersabar sebab yang ni memang saya kena terang lah. Benar kena faham lah. Kalau tak faham tanya. Okay. Tadi cikgu tak letak jawapan Ni 0.3788 boleh. 0.3785 pun boleh lah. Terpulang. Ni pun saya rasa dia tak kata tak betul Betul juga. Okay. So yang next adalah PZ dalam modulus besar pada A adalah 0.6376. Okay, kawasan ni duduk kat mana? Okay, awak tahu, itu cikgu dah terangkan. Kalau lebih besar dia modulus macam ni, maksudnya A ada kiri kanan. Kan? Satu A positif, satu A negatif lah. Dan kawasan dia keluar. Sebab lebih besar keluar kawasan ni. Lebih kecil ke dalam. Dia antara. Okay. Kalau lebih besar dia keluar macam ni. So kalau kiri kanan ni dia sama saiz Kiri kanan sama saiz sebab dua-dua pun A ke kiri, A ke kanan. Okey, dan 0.6376. So kita akan cari kita cari sebelah ni berapa. So kita bahagilah 2. Adapun cari sebelah ni berapa. Okey, cikgu cari yang belah positif lah, senang sikit So PZ besar pada A adalah kena bahagi 2 benda ni. So ambil 0.6376 bahagi 2. 0.6376 bahagi 2. So dapat 0.3188. Okey, 0.3188. Okey, dan awak cari dekat
table 0.3188. Padam sikit. (0.3188). Tengok ni. 0.3192 ni. So kita nak 3188. So kita tolak 4. Kita tolak 4. So 4 kat mana? So 4 ada kat sini. So apa kita baca? Kita baca 0.471. 0.471. So kita masukkan dalam ni lah. So A sama dengan 0.471. Cukuplah kita cari A je. Kan? Sebelah pun nanti sama je. Kita cari yang positif, senang sikit. Setakat ni nombor ni okey ke? Okay. 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 Okay, Alhamdulillah. So last one dalam peta hijau tu adalah P Z modulus kecil daripada A sama dengan 0.534. Okay, kalau besar tadi kiri kanan, kalau kecil modulus, okay, awak letak kosong, A negatif, A positif. Dia adalah di antara. Kalau kecil dia di antara untuk soalan modulus. So yang cikgu lorek ni adalah 0.534. Okay. Kawasan kiri kanan ni dia kena sama besar. So nak cari kawasan kiri kanan ni, kita ambil yang positif dulu Kita tulis yang positif. P Z besar pada A adalah, okay, so nak cari kawasan ni awak kena ambil satu keseluruhan tolak dengan kawasan tengah 534, awak kena bahagi 2 sebab kita nak sebelah je, cari sebelah je. Okay, tak payah menyusahkan diri cari dua-dua belah kan, bahagi 2. Okay, so P Z besar pada A, so 1 tolak 0.534 bahagi 2. So akan dapat 0.233. Okay, yang ni lah awak cari dekat table. Table dapat A sama dengan teruslah 0.233. 0.233. Dua, tiga, tiga. Ni kot pen hampir. 0.2358 kan. Kita nak 233 kita nak. So kita tolak. 2358 tolak 233. Okey. 233 kita letak kosong lah kat belakang. Kan? Sebab dia 4 perpuluhan kan. Bila tolak dapat 828. So dekat line ni cari 28. Oh tak ada. Ada 27. 27 pun boleh kita ambil. So 0.729. 0.729. Sebab 28 tak ada kat bawah ni. Kita ambil 27. So 0.729 kita terus letak kat jawapan kita 0.729. Okay. Macam itulah cari Okay, cikgu rasa cikgu dah bincang banyak juga ni. So apa cikgu nak buat hari ni hanyalah ke sekejap. Okay. Buatlah muka surat 179 tu. Latihan tu sampai habis je. Buat sampai habis je latihan tu. 179 yang tu saja lah. Yang lain ni kita sambung lain kali lah. Okay. Sebelum cikgu tamatkan, ada apa-apa soalan? Tak ada. Siapa